Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Yasmin binti Hasmi Ikhwan. Nombor menteri I183032886. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Farouk kerana mengizinkan kumpulan kami untuk membentangkan tajuk kami, iaitu mengenai bayi tabung uji pada kali inilah, pada hari ini. Okey. Terlebih dahulu saya juga ingin memohon maaf atas kerana kami tidak dapat membuat pembentangan secara live kerana terdapat kekurangan-kekurangan yang terjadilah. Okey. Saya akan meneruskan saya punya subtopik, iaitu pendahuluan. Okey. Kami punya tajuk ialah mengenai bayi tabung uji. So pendahuluannya adalah, okey, kita tahu anak adalah satu kebahagiaan dalam keluarga. Anak juga penting kerana apa? Anak adalah penyambung generasi akan datang, penyambung generasi akan datang, penyambung keturunan dalam sesebuah keluarga, dan tepat untuk ibu bapa mencurahkan kasih sayang. Bukan itu saja, anak juga harapan untuk keluarga. Apabila mereka dah, harapan untuk ibu bapa, apabila mereka dah tua, mereka juga ingin merasai rasa ingin dijaga, rasa ingin diberi perhatian. Okey. Anak juga tanda kesamaan kita, seperti mana apa? Seperti ciri khas kita, baik ataupun buruk kita, tinggi ataupun rendah anak tu. Anak adalah belahan jiwa dan potongan dari daging orang tuanya. So, dekat sini anak adalah penting dalam sesebuah keluarga kerana apa? Tempat kita mencurahkan kasih sayang. Juga anak adalah penyambung keturunan, penyambung generasi. Okey. Akan tetapi, disebabkan tak semua ibu bapa dapat untuk memberi zuriat, tak dapat untuk memberi zuriat, tak dapat mengurniakan anak. So jadi kat sini mengenai tajuk kita kali ini ialah mengenai bayi tabung uji. So kat sini, bila ibu bapa tidak dapat mengurniakan zuriat secara normal, kita ada bila dah berkembangnya sains pada zaman kini, kita ada satu cara yang dipanggil IVF, iaitu apa? In vitro fertilisasi. Okey. Pembentangan seterusnya akan menerangkan tentang IVF ini. So saya akan menyerahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Ahmad, I20204874. Saya akan menerangkan tentang pengertian bayi tabung uji. Bayi tabung adalah merupakan individu, iaitu bayi yang dalam kejadiannya proses pembuatannya terjadi di luar tubuh wanita, iaitu in vitro, atau dengan kata lain, bayi yang dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, iaitu suatu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui sperma. Dalam bahasa Arab, inseminasi buatan disebut dengan istilah at-takhihus sinai. Proses bayi tabung adalah sperma dan ovum yang telah dipertemukan dalam sebuah tabung di mana setelah terjadi pembuahan kemudian disarankan ke dalam rahim wanita sehingga sampai pada saatnya lahirlah bayi tersebut. Jadi, secara jelasnya, bayi tabung uji dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki dan ovum perempuan yang kemudiannya dioplus di dalam sebuah tabung, dan setelah terjadinya pembuahan kemudian disarankan ke dalam rahim wanita sehingga dapat tumbuh menjadi janin pada umumnya. Okey, kita sambung kepada jenis-jenis tabung uji. Yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransmutasikan ke dalam rahim isteri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, lalu embrionya ditransmutasikan ke dalam rahim ibu berganti. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, iaitu penderma, lalu embrionya ditransmutasikan ke dalam rahim isteri. Yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma donor, iaitu sperma penderma, sedangkan ovumnya berasal dari isteri, lalu embrionya ditransmutasikan ke dalam rahim ibu berganti. Yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, iaitu dari penderma, kemudian embrionya ditransmutasikan ke dalam rahim isteri.
Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor iaitu penderma, kemudian embrionya ditranspitasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor iaitu dari penderma, lalu embrionya ditranspitasikan ke dalam rahim isteri. Yang ke-8, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor iaitu dari penderma, kemudian embrionya ditranspitasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Auni binti Suim. Nombor matrik saya I1830375. Hari ini saya akan membentangkan kepada kalian subtopik saya sendiri iaitu konsep maslahah. Di sini saya membentangkan kepada kalian dua pendapat apa yang dimaksudkan dengan maslahah. Al-Imam Ghazali menafsirkan maslahah ini adalah konsep penghasilan manfaat dan penolakan kemudaratan. Ianya bertujuan untuk memelihara matlamat mengikut maqasid al-syariah, iaitu mengatur kehidupan manusia dengan atas asas ma'ruf dan mengenepikan kemungkaran. Maksudnya samalah dekat situ. Imam Ghazali ni menafsirkan apa itu maslahah dengan mengikut matlamat maqasid al-syariah. Apabila mengikut konsep maqasid al-syariah ni, dia akan berteraskan dengan 5 perkara, iaitu biarlah dengan agama, akal, suriat, diri dan harta. Kita akan tengok yang pendapat yang kedua pula adalah Zaidan. Zaidan mengatakan maslahah ni adalah ianya berdasarkan pertimbangan syarak dan bukannya pertimbangan nafsu dan syahwat manusia semata-mata. Kat sini maslahah sekarang kita bercakap pasal IVF. Bila maslahah IVF ni Zaidan macam mana cakap, maslahah ni dia membuat pertimbangan biarlah dengan mengikut syarat, bukannya hanya dengan nafsu dan syahwat manusia semata-mata je dia buat IVF ni. Baik, seterusnya saya akan menyambung perbentangan ini mengenai satu topik hukum IVF. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syahira binti Cik Zakaria, nombor matrik I20104591. Kita lihat pada hukum IVF. Secara umumnya terdapat pelbagai fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak berautoriti dalam bidang agama berkenaan dengan rawatan IVF ini sendiri. Antara fatwa yang terahwal yang telah dikeluarkan adalah pada tahun 1982. Keputusan Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan telah menyebutkan mengenai bayi tabung uji daripada benih suami isteri yang sah apabila dicantumkan secara terhormat, dia adalah sah di sisi Islam. Manakala benih yang diambil daripada bukan suami isteri yang sah, maka bayi tabung uji itu adalah tidak sah. Dan selain daripada itu juga, bayi yang telah dilahirkan melalui tabung uji, dia boleh menjadi wali dan mereka berhak menerima harta pusaka daripada keluarga yang berhak. Seterusnya kita lihat pada fatwa yang kedua yang telah dikeluarkan pada tahun 2003. Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan telah membuat keputusan bahawa hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku kematian ataupun perceraian, hukumnya adalah haram. Selepas itu juga fatwa telah memutuskan hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat percantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah, hukumnya juga adalah haram. Namun begitu, hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah harus. Selain daripada itu juga terdapat fatwa mengenai pengharaman khidmat ibu tumpang. Iaitu pengharaman khidmat pihak ketiga untuk menumpangkan bayi di dalam rahim setelah embrio dari suami isteri yang bermasalah kesuburan disenyawakan. Dapat kita simpulkan bahawa fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan ini menyatakan bahawa IVF adalah suatu benda yang diharuskan penggunaannya kepada mereka yang memerlukan rawatan, dan keharusan ini hendaklah meliputi prosedur-prosedur yang telah melatari proses IVF itu sendiri.
Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu prosedur-prosedur IVF dan pandangan Islam. Okey, prosedur ini adalah merupakan panduan yang perlu diikuti oleh pesakit sepanjang fasa-fasa proses rawatan, bermula daripada peringkat yang pertama, iaitu perundingan bersama doktor, sehinggalah peringkat yang terakhir, iaitu peringkat pembekuan embrio. So, kita akan lihat satu persatu prosedur yang telah dinyatakan ini. Okey, seterusnya kita lihat pada prosedur yang pertama, iaitu perundingan bersama doktor. Okey, orang yang menerima rawatan kesuburan, mereka perlulah melalui beberapa sesi bersama doktor untuk mereka menentukan masalah yang dihadapi oleh pesakit, dan mereka juga perlulah melalui beberapa ujian yang bersesuaian dengan masalah yang mereka hadapi. Dan antara perkara yang memerlukan kepada pandangan syariah dalam prosedur ini terdapat dua perkara. Yang pertama adalah pertemuan antara pesakit dan doktor yang berlawanan jenis. Dan yang kedua adalah membuka rahsia keaiban pasangan kepada orang ketiga, iaitu doktor. Okey, kita pergi kepada hukum pula. Hukum asal bagi perkara dua perkara yang telah dinyatakan ini adalah haram. Akan tetapi dia diharuskan apabila situasi ketiadaan doktor perempuan yang berkelayakan melakukan rawatan tersebut. Dan hukum ini telah merujuk kepada pandangan jumhur ulama yang mewakili kepada 4 mazhab terbesar dalam Islam, yang berpegang bahawa harus seseorang membuka aurat kepada orang yang lawan jenis atas tujuan perubatan sekiranya menepati syarat-syarat tertentu yang diputuskan oleh syarak. Okey, situasi ini dikategorikan sebagai darurat menurut syarak berdasarkan kaedah fiqh yang berbunyi ad-darurat tubihu al-mahsurat, yang bermaksud kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang. Akan tetapi kaedah ini dibatasi pula oleh kaedah fiqh yang lain, iaitu ma abiha lid-darurat yuqaddaru biqadriha, yang bermaksud apa yang dibolehkan kerana adanya kemudaratan ditentukan berdasarkan kadar kemudaratan. Okey, oleh itu walaupun doktor lelaki itu harus melakukan rawatan, tetapi beliau tidak boleh melihat, menyentuh, memegang dan sebagainya bahagian tubuh pesakit yang tidak termasuk dalam bahagian yang perlu dirawat. Okey, manakala isu yang kedua pula, iaitu isu pembukaan rahsia keaiban pasangan kepada doktor, iaitu orang ketiga. Hukum asalnya adalah haram untuk menceritakan kelemahan pasangan kepada orang lain, tetapi ia menjadi wajib untuk membuka rahsia dalam situasi di mana tindakan itu boleh mengelakkan mafsadah, iaitu kerosakan atau keburukan kepada masyarakat. Okey, seterusnya kita lihat pada prosedur yang kedua, iaitu rangsangan ubat. Okey, prosedur ini dia adalah membabitkan kepada penggunaan beberapa jenis ubat untuk merangsang penghasilan ovum pesakit wanita. Dalam melakukan prosedur ini, perkara yang memerlukan pada pandangan syariah ialah persoalan hukum penggunaan ubat rawatan kesuburan yang tidak halal sekiranya ada. Dan berhubung kepada perkara ini juga adalah dibolehkan untuk menggunakan ubat rawatan kesuburan yang tidak halal dalam keadaan yang dikategorikan darurat berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Surah Al-Baqarah ayat 173. Berdasarkan nas yang telah dinyatakan itu, para ulama telah mensyaratkan bahawa ubat yang tidak halal hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dengan beberapa syarat, iaitu syarat pertama adalah doktor yang mencadangkan ubat itu adalah doktor yang bersifat dengan sifat benar, amanah dan juga beragama. Dan syarat kedua adalah tidak terdapat ubat lain selain daripada ubat yang haram ini. So, syarat-syarat yang dikemukakan ini
supaya hanya ubat yang sepatutnya sahaja yang diambil oleh pesakit serta tidak menggunakannya lebih daripada kadar yang dibenarkan disebabkan darurat. Okey, seterusnya kita lihat pada prosedur yang ketiga, iaitu pengutipan ovum ataupun ovum pickup. Okey, pengutipan ovum ni dia adalah kaedah pengambilan telur daripada pesakit wanita melalui faraj dan dilakukan menggunakan kawalan imbasan ultrasound iaitu ultrabunyi. Prosedur ini dia menggunakan sejenis jarum halus yang tertentu dan boleh dilakukan di dalam keadaan pesakit sedar sepenuhnya dengan pemberian suntikan ubat pelali di bahagian spesifik pada faraj sahaja. Dan antara perkara yang memerlukan kepada penjelasan syariah berkaitan ibadah pesakit dalam prosedur ini adalah mengenai persoalan adakah prosedur ini menyebabkan pesakit berada dalam keadaan janabah, iaitu perlu kepada mandi wajib ataupun tidak. Ini adalah disebabkan prosedur ini memerlukan kemasukan alat tertentu ke dalam faraj wanita. Okey, secara umumnya hukumnya adalah pesakit tidak perlu mandi wajib walaupun melalui prosedur yang menyerupai keadaan yang mewajibkan mandi, dan perkara ini adalah disebabkan ia tidak menepati faktor-faktor yang mewajibkan mandi wajib menurut syarak. Okey, seterusnya adalah prosedur keempat, iaitu pengumpulan sperma. Okey, ketidaksuburan itu tidak semestinya berpunca daripada isteri sahaja, malah ia juga boleh berpunca daripada seorang suami. Dan seorang suami itu perlulah melalui beberapa ujian, antaranya adalah mereka boleh melakukan ujian darah serta pemeriksaan imbasan ultrabunyi, testis dan juga prostat. Dan berhubung prosedur ini, hukum onani dengan tangan sendiri merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Secara umumnya terdapat 3 pandangan berkenaannya, akan tetapi menurut persepakatan ulama ia adalah menyatakan haram. Dalam kes ni seseorang lelaki itu hanya diharuskan melakukan apabila mendapat nasihat daripada doktor untuk melakukannya, dan pandangan ini yang mengharuskan onani apabila dalam keadaan darurat adalah berdasarkan kaedah fiqh bahawa kemudaratan itu membolehkan apa yang terlarang. Prosedur yang kelima pula adalah percantuman ovum dan sperma. Antara perkara yang dipersoalkan dalam prosedur ini adalah penggunaan ubat-ubatan atau media untuk merangsang ovum itu, adakah ia halal ataupun tidak. Dalam perkara ini sepatutnya media tersebut mestilah sesuatu yang halal berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innallaha anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wala tadawaw biharamin. Maksudnya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menjadikan bagi setiap penyakit ada ubatnya, maka berubatlah, tetapi jangan berubat dengan benda yang haram. Okey, walaupun begitu, dalam keadaan tiada alternatif lain, maka diberikan keharusan berdasarkan kaedah-kaedah syarak yang tertentu. Sekiranya seseorang itu tidak menghadapi masalah kesuburan, maka tidak harus untuknya melakukan prosedur ini disebabkan ia tidak termasuk dalam lingkungan darurat yang sepatutnya. Prosedur yang terakhir adalah prosedur ke-6 dan 7, iaitu pemindahan embrio ke dalam rahim dan pembekuan embrio. Okey, embrio yang telah berjaya berkembang menjadi 2 hingga 8 sel akan dipilih untuk dipindahkan ke dalam rahim wanita tersebut. Biasanya pada hari kedua atau ketiga selepas pengutipan ovum dilakukan. Proses percantuman ovum dan sperma boleh menghasilkan lebih dari 1 embrio. Selalunya hanya 2 atau 3 embrio yang akan dipindahkan ke dalam rahim pesakit wanita berkenaan. Lebihan embrio yang boleh digunakan seterusnya di masa akan datang jika kehamilan tidak berlaku pada percubaan pertama atau untuk digunakan semasa kehamilan seterusnya. Embrio ini boleh disimpan untuk tempoh beberapa tahun akan datang melalui proses pembekuan embrio. Kebaikan proses pembukaan embrio ini ialah ia dapat mengurangkan kesan, risiko dan kos rawatan sebelum bayi tabung uji. Dan pembekuan embrio dan sperma secara umumnya tidak menimbulkan masalah dari sudut syariah sekiranya embrio atau sperma yang dibekukan dikembalikan semula kepada pemiliknya dan digunakan oleh mereka yang ada ikatan perkahwinan yang sah sahaja. Dan perkara ini telah diputuskan oleh fatwa di Malaysia yang menjelaskan bahawa sebarang proses rawatan IB
perlu dilakukan dalam ikatan perkahwinan yang sah dan adalah haram. Proses ini dilakukan sebelum ada ikatan perkahwinan dan juga selepas perceraian atau kematian suami. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Okey, kita akan masuk kepada subtopik saya seterusnya, iaitu proses pelaksanaan bayi tabung uji. Okey, di sini saya sertakan 4 prosesnya. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, peringkat rangsangan pengeluaran telur matang. Ini adalah peringkat awal proses IVF itu sendiri. Doktor akan memberikan rawatan kepada si isteri bagi mewujudkan tahap hormon seks yang sesuai bagi mencapai ovulasi telur matang pada si isteri ni. Okey, kenapa kita peringkat ini hanya tertumpu pada isteri saja? Ianya kerana salah satu penyebab kenapa wanita susah nak memiliki anak adalah kerana kegagalan untuk lahirkan sel telur matang yang sel telur matang oleh isteri untuk membuah sperma, untuk senang kata merebak kepada sperma lah. Okey. Untuk yang peringkat seterusnya adalah peringkat pengambilan telur matang dari ovari wanita itu sendiri. Okey, proses ini yang akan dijalankan di Dewan Bedah. Dia tak boleh buat main, tak boleh buat kat rumah ke, tak boleh. Memang kat Dewan Bedah saja. Pengambilan ovari wanita ini dipanggil transvaginal directed oocyte recovery. Okey, teknik pengambilan telur dari ovari wanita ini adalah dengan bimbingan ultrasound. Dan teknik sperma lelaki pula adalah dia punya prosedur khas dia, ataupun bahasa yang kita selalu dengar ataupun selalu yang dengar lah, iaitu melancap. Okey. Apabila selesai proses kedua-dua teknik ni, sperma yang berkualiti baik akan dipilih dan dibawa untuk dipersenyawakan dengan ovari wanita, dengan sel telur matang wanita. Okey, yang peringkat yang ketiga pula adalah peringkat persenyawaan telur oleh sperma di makmal. Okey, ini adalah peringkat di mana tempat sperma dan sel telur itu bertemu. Okey, jangka proses dalam persenyawaan telur dan makmal ni adalah dalam masa 17 hingga ke 20 jam. Pakar embriologi dan pakar kesuburan akan jalankan pemantauan khas terhadap perkembangan embrio itu sendirilah. Jika embrio itu berkembang dengan baik, ia akan dimaklumkan kepada pasangan tersebut untuk dimasukkan ataupun diimplan embrio itu ke dalam kandungan si isteri lah dengan segera. Okey, biasanya embrio yang baik akan kelihatan jumlah dalam 8 hingga ke 10 sel apabila ianya ditanamkan ke dalam rahim wanita. Okey, seterusnya ataupun yang last sekali adalah peringkat pemindahan embrio ke dalam rahim wanita. Okey, embrio akan ditanam pada hari kedua, ketiga ataupun hari kelima ataupun hari seterusnya lah. Penanaman embrio disesuaikan dengan kualiti embrio berdasarkan hari. Okey, di sini bukan nak kata setiap hari kedua tanam, hari ketiga tanam, tak. Dekat sini saya nak explain bahawa kalau embrio kualiti embrio itu hari kedua elok, okey, dia akan tanam pada hari kedua embrio hari yang kedua. Kalau embrio hari yang ketiga elok, okey, dia akan tanam pada hari yang ketiga. Macam itulah seterusnya. Bukannya hari kedua dia tanam, hari ketiga dia tanam, tak. Dia akan tanam bila embrio itu disesuaikan dengan kualiti embrio. Okey. Poin ketiga, kehamilan berlaku ataupun tidak, ia akan dipantau melalui tahap human chorionic gonadotropin, iaitu HCG di dalam darah. Ia akan dilakukan jika wanita itu tiada haid selama 16 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raja Nur Erina Natasha binti Abdullah. Nombor matrik I1830336. Okey, baiklah. Kita masuk kepada faktor yang menghubungkan anak bayi tabung uji kepada kedua orang tuanya. Okey, yang pertama melalui ikatan perkahwinan yang sah antara lelaki yang ambil sperma dia dan juga perempuan yang ambil ovum dia. Dan perempuan yang ambil ovum ni adalah perempuan yang melahirkan dan juga yang mengandungkan baby tabung uji ni.
Okey, faktor yang kedua adanya sperma dan juga ovum yang menjadi embrio dan secara yakin dapat dipastikan bahawa ia berasal daripada pasangan suami ataupun isteri yang mengandung dan juga yang akan melahirkan baby tersebut. Faktor yang terakhir sekali adalah faktor dominan yang mana ia menghubungkan nasab kepada orang tuanya bila adanya al-firash. Al-firash di sini bermaksud ibu yang melahirkan baby tersebut. Jadi ibu yang mengandung dan juga yang akan melahirkan baby tersebut adalah ibu kandung dia sendiri. Okey, hal ini juga bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujahadah ayat 2 yang bermaksud ibu-ibu mereka tidak lain, tidak bukan adalah wanita yang melahirkan. Okey, baiklah, kita masuk kepada kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung uji menggunakan rahim sewaan. Okey, biasanya kaedah rahim sewaan ataupun lebih dikenali sebagai ibu tumpang ini adalah satu kaedah moden yang terhasil melalui kajian dan juga ia terbukti dalam menghasilkan zuriat. Faktor yang menyumbang suami ataupun isteri menggunakan khidmat ibu tumpang ini biasanya si isteri tidak dapat mengandung ataupun ada masalah rahim yang tidak kuat. Dan ada juga yang menggunakan khidmat ini untuk menjaga tubuh badan si isteri. Tetapi bagaimanakah pandangan Islam dalam keadaan ini dan apakah ia benar-benar benar-benar mengikut kaedah syariat. Okey, kaedah ibu tumpang ini ada beberapa gambaran khusus yang mana ia boleh diringkaskan kepada sperma ataupun juga ovum pasangan suami ataupun isteri yang disenyawakan di luar kemudian dipindahkan kepada rahim perempuan yang ajnabi yang lain. Maka dalam hal ini menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang ini adalah haram walaupun sperma dan juga ovum ataupun selain daripada keduanya diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana ia berlaku kekeliruan dari sudut nasab anak tersebut. Okey, penggunaan kaedah ibu tumpang ini juga boleh menyebabkan percampuran nasab anak yang mana ia boleh menimbulkan keraguan. Selain itu juga ia boleh menimbulkan masalah bila mana anak tu lahir nanti dia akan jadi satu perselisihan bahawa anak tu milik ibu yang ada rahim ataupun anak tu milik ibu yang diambil ovum tu. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi juga Rasulullah SAW pernah bersabda iaitu tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat bahawa disiramkan iaitu air mani kepada yang bukan ladangnya. Okey, sampai di sini sahaja perbentangan saya. Saya serahkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya Nur Atika Yasmin binti Hasnul Ikhwan, nombor metrik I183 013286. Okey, saya akan memberi kesimpulan secara menyeluruhlah mengenai tajuk kami pada kali ini. Okey, mengenai bayi tabung uji. Okey, kesimpulannya bayi tabung dengan proses menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian embrionya dipindahkan ke rahim isteri. Diambil ovumnya, hukumnya adalah dibolehkan. So kiranya kat sini jika bayi tabung ini dari ibu bapa yang sah, perkara ini dibolehkan. So tidak jatuh hukum haram. So kat sini anak juga mempunyai kedudukan yang sah menurut hukum Islam, baik dari segi hubungan nasab dan juga dari segi hak kewajipan terhadap kedua orang tuanya. So kat sini jika anak itu dari suami isteri yang sah, dari orang tua yang sah, kiranya suami isteri lelaki dan perempuan yang dah menikah yang membuat IVF, spermanya daripada pasangan lelaki dan perempuan yang sah. Jadi kat sini hukumnya adalah harus, hukumnya adalah boleh, dibolehkan. Okey,
Seterusnya, bayi tabung dengan ibu tumpangan sama ada sperma dan ovum berasal dari suami isteri atau dari segi sumbang. Kiranya ada orang sumbang kepada si isteri. Kiranya sperma tu ada orang sumbang kepada si isteri ni. So dikiranya kat sini hukumnya haram dalam Islam. Sebab apa? Seperti yang kita belajar, seperti yang kawan-kawan saya bentang tadi, ia jatuh haram kerana ia bukan dari darah daging ibu bapa lah. Kiranya kat sini dibolehkan jika dah nikah dan diharamkan jika disumbang dari orang lain. Orang lain punya sperma masuk dalam badan kita walaupun bukan melalui hubungan. So kat sini walaupun bukan melalui hubungan, anak tu tidak sah dan hukumnya jatuh haram. So kat sini nasabnya hanya jatuh kepada si ibu yang mengandung saja. Nasabnya tak jatuh dekat lelaki. Dia macam lah, dikira macam tu. So kat sini nak cakapnya kesimpulannya, IVF ini dibolehkan jika suami isteri yang sah. Kalau disumbang, dibagi spermanya atau ovumnya, macam tu, tidak dibolehkan, diharamkan. Okey, so itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu mengenai topik bayi tabung uji. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.